Okey, bab 9 ni adalah random variables. Sebenarnya dia sama seperti bab yang sebelum ni. Sebelum ni kita bincang probability. Okey. Kita tengok apa perbezaan dia. Dan kita ingat balik beberapa istilah discrete dengan continuous. Discrete dengan continuous. Jadi kalau kita nak senang ingat, discrete ni dia macam, kalau nombor tu maksudnya kita refer pada integer. Kalau nombor, nilai-nilai tepat, dia discrete. Kalau continuous ni dia macam element of real number. Kalau kita nak mudah ingat lah. Okay, maksudnya kalau katakan saya ada interval x between 1 and 4 contoh. Jadi kalau kita bincang discrete, ada ya? Kalau kita bincang discrete maksudnya kalau kita senaraikan nombor dia adalah bermula dengan apa? Kalau discrete. Kalau kita gunakan interval ni, kalau kita senaraikan nombor dia bermula dengan 2. So ingat discrete ni dia macam integer. 2, 3 sehingga 4. Ini adalah discrete, nilai tepat. Kemudian kalau kita bincang continuous, okey, nilai yang sama dalam range yang sama tetapi nombor dia berbeza lah. Okey, maksud dia akan bermula dengan mungkin 1.1, mungkin 1.134, mungkin dia ada banyak kemungkinan tau. Maksud dia di samping integer, decimal number pun dia termasuk 2.5, 6, 8 contoh dan seterusnya sampai dia berhenti pada 3.999 sampai akhir sekali adalah 4. Okay? Jadi ingat, kalau discrete nilai tepat 2, 3, 4. Kalau continuous, di samping nilai yang tepat dia ada nilai decimal number. Okay? Ini kalau kita nak buat dalam bentuk number line, kita hanya lukis ambil nilai tepat dia 2, 3, 4. Ni kalau kita nak lukis dalam bentuk number line. Kalau continuous, kalau kita nak lukis juga, kita akan ambil nilai 1, 2, 3, 4. Okay, kalau continuous maksud dia kita akan buat bermula daripada 2. Bermula pada 1 sampai berhenti pada 4, close interval. Nampak tak ada punya perbezaan dia? Jadi kalau discrete dia akan ambil 2 dan terus pergi 3, 4. Tapi kalau continuous dia termasuk decimal number. Itu yang saya boleh buat straight line ni. Okay. So kena mahirkan discrete tu yang macam mana, continuous tu yang macam mana. Okay, katakan kita tengok contoh yang pertama. Sebenarnya dia sama dengan probability bab 8 ni. Okay, kita ada a pair coin, kita lambung 3 kali. Okay, kalau kita senaraikan, kalau kita ikutkan bab 8 probability, kita akan senaraikan kemungkinan dia adalah, kalau kita senaraikan, ini semua ni kalau kita belajar bab 8. So bila kita ambil 3, inilah semua kemungkinan yang kita akan dapat. Ini kalau bab 8. Tapi kalau untuk bab 9 ni, random variable ni, maksud dia kalau bab 8 ni kita bincang 2, head dengan tails tu serentak, kita lihat semua kemungkinan yang ada. Tetapi kalau random variable ni, kita fokuskan satu je. Kita tengok soalan tu dia bincang apa. X ni mewakili fokus kepada number of tails. Maknanya dia hanya tengok tails ni berapa. Okay, macam ni lah. Kalau kita tengok sini, X ni mewakili number of tails, maka macam ni kan, ni maksud dia X equals to 0. Tapi maksud yang sama. Yang ni X equals to 1. Kalau yang ni X equals to 1, ini pun sama. Dia ikut berapa bilangan tail. Dan kalau yang ni 2, yang ni adalah 2, yang ni pun sama, dan yang ni adalah X sama dengan 3. Okay, jadi untuk bab 9 ni kita fokuskan satu je. Kita bincang apa? Ikut soalan. Okay, kalau katakan X ni mewakili katakan H, mewakili dapat head, tail ataupun head, kita akan ambil yang 2. Maka kita fokuskan berapa bilangan
Kita dapat build. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok tadi nilai X tadi bermula daripada 0, 1, 2, 3. Ini yang dipanggil random variables. Okay. Maksud dia untuk bab 9 ni kita fokus satu je. Kita target mana? Okay. Kalau bab 8 kita fokuskan dua-dua sekali. Kemungkinan. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain. Katakan kita sekarang ni kita ada satu box. Kita ada 3 blue marbles, kemudian kita ada 4 green. Sekarang ni kita ambil 2. Okey, kita ambil 2, ni 1. Okey, kemudian dia ada syarat tambahan without replacement. Maksud dia without replacement ni maksud dia bila kita ambil kali pertama, masa kita sebelum ambil kali pertama, NS kita berapa? Number of sample space. Sebelum kita ambil kali pertama. Berapa jumlah dalam ni? 7 lah kan? 7. Tapi bila ada syarat yang ni without replacement ni maksud dia bila kita ambil kali pertama, bila kita nak ambil kali yang kedua pula, maka berapa number of space ni sebelum kita ambil kali kedua? Ni kita dah ambil satu ni. Kita ambil satu lagi. Sebelum kita ambil satu lagi, berapa number of space? Number of space dia 6 lah kan? Maksudnya bila kita ambil satu, dalam tu dah tinggal 6. Jadi bila kita nak buat kali yang kedua yang kita nak ambil, maka NS dia adalah 6. Ini maksudnya without replacement. Okey, jadi kalau kita senaraikan antara kemungkinan ni lah, sama ada dua-dua kita akan dapat blue, ataupun kemungkinan dia yang pertama tu blue, yang kedua tu green, ataupun yang pertama tu green, yang kedua tu blue, dan seterusnya. Okey, yang ini masa kita belajar chapter 8. Ni probability. Semua kemungkinan yang kita akan dapat. Tetapi untuk bab 9 ni kita hanya fokus satu je. Tengok soalan. Soalan tu nak bincang apa? X ni mewakili apa? X mewakili number of green. Maksudnya kita refer je. Green kita berapa? Kat sini mana ada green. So X adalah 0. Ini green 1. Yang ni pun 1 juga. Green adalah 2. Maka kemungkinan X tu adalah 0, 1, 2. Okay. Maknanya kalau chapter 8 kita bincang semua kemungkinan yang ada ni. Tapi kalau untuk bab 8, bab 9 ni kita fokus satu je. Ikut soalan. Okay. Okey. Kemudian kita teruskan. Okey, discrete random variables. Okey, yang pertama ini syarat sama seperti yang sebelum ni. Nilai probability di antara 0 and 1. Maksudnya paling rendah 0, paling tinggi 1. Sama dengan chapter 8, sama. Kemudian, syarat yang kedua ni, yang ni biasanya kita akan gunakan kalau soalan tu nak cari constant. Bila katakan soalan tu nak cari constant, maka biasanya kita akan gunakan syarat yang kedua ni. Jumlah kebarangkalian mesti 1. Okay. Nanti kita tengok contoh. Okey, ini contoh ni. Okey, ini contoh soalan. Kita nak tunjukkan. Kita nak show that X is a discrete random variable. Bagaimana kita nak tunjukkan? Okay. Jadi bila kita lambung dadu, kita kena kira satu persatu nilai probability dia. X sama dengan 1, 1/6. Maksudnya bila kita lambung sekali, dapat nombor 1. Dapat nombor 1. 1/6 lah. Bila kita lambung kali yang kedua, mungkin dapat nombor 5. 1/6. Sebab dalam dadu tu, 5 tu ada 1 je. 1 daripada 6 pilihan. Jadi setiap nombor ni adalah 1. Dan kalau kita nak show ini adalah discrete random variable, maka kita kena tunjukkan adakah semua ni bila kita campur mesti sama dengan 1. Ni. Jadi ini cara kalau kita nak tunjukkan X ni is a discrete random variable. Cara dia mudah je. Jumlahkan semua keberangkalian daripada nombor 1 sampai nombor 6. Adakah bila kita campur tu dapat 1?
Okay, kalau dapat 1 maka kita boleh buat kesimpulan discrete random variable. Okay. Ini dia panggil discrete sebab nombor dia adalah 1, 2, 3 sampai 6. Tak ada pun nombor perpuluhan. Okay. Okay dah. Okay, ini kalau kita nak tulis dalam bentuk table. Tadi kita kira satu persatu kan. Katakan jawapan hari tu kita nak dalam bentuk table. So kita letak je lah X table. Okay. Cara penulisan dia, yang ni kita gunakan X kecil. X kecil. Yang ni probability X besar equals to X. X ni refer pada atas. Jadi bila X equals to 1, 1 per 6. X equals to 2, sama dengan 1 per 6. Sampai habis. Jadi pastikan yang ni sama seperti yang di atas. Jangan gunakan X besar. Gunakan X kecil. Kadang-kadang buku pun kadang-kadang dia salah cetak ni kan. Patutnya ni mesti X kecil sama seperti di atas. Okey. Okey, kalau kita tengok contoh yang keempat ni, kalau kita nampak je probability Y equals to Y. Okay? Ini sebenarnya nama dia adalah probability. Distribution function. Ni kalau kamu tengok video semalam ada sambungan ni. Probability distribution function. Maksudnya kalau kita ringkaskan adalah dipanggil PDF. Okay. Kalau katakan soalan dia find the probability distribution function. Maksudnya penulisan dia macam ni lah. Equals to apa? Dalam bentuk function. Okay. Tetapi soalan sekarang ni dia nak construct a probability distribution. Maksudnya sama je. Dia bentuk sama, cuma dia nak dalam bentuk table. Table. Okay. Maka kita ubahlah. Kita ubah ni, kita akan senaraikan dalam bentuk table. X, Y sama dengan 0, 2, 4, 6. Berapa nilai probability dia. Maksudnya ubah cara penulisan je. Okay. Kalau macam ni, ini dia panggil PDF. Probability distribution function. Soalan nak dalam bentuk table. Kalau table tukar je lah. Ini soalan yang pertama. Kemudian nanti kita akan lukis graf. Yes. So daripada function tadi, kita tukar dalam bentuk table. Maksudnya nilai Y kita start pada 0. Kemudian maksudnya kita gantilah 0. Gantikan Y itu 0. Jadi kita ambil 12 tolak 0 divided by 36. So kita akan dapat 12 per 36. Kemudian bila yang kedua ni kita ganti, bila Y sama dengan 2, jadi 12 tolak 2 per 36. Dapat 10. Okey, kemudian kita tengok kalau ikut jawapan biasa, sepatutnya kita boleh simplify ni. 1 per 6, ini boleh simplify 1 per 3. Tapi kalau kita tengok soalan tu, selepas table ni, dia suruh lukis graf. Maka seeloknya kekalkan per 36. Supaya nanti bila kita lukis graf, mudah. Jadi tak payah kita simplify. Okay, ini yang dipanggil probability distribution table. Dia sebenarnya dia sama juga PDF juga, PDF, tapi kita nak buat dalam bentuk table. So buat dalam bentuk table. Kalau function lah yang tadi. Soalan tadi. Okay. Ini sudah belum? Maknanya ganti je nilai dia. Bila Y sama dengan 6, 12 tolak 6 per 36. Okay. Kemudian kita nak dalam bentuk graf. Katakan soalan nak bentuk graf kan. Soalan apa? Draw a graph for the probability distribution of Y. Jadi bila soalan minta selepas tu adalah lukis graf, maka kekalkan supaya senang kita nak lukis.
2/36, 4/36. Jangan pergi permudahkan ni. Okey, nanti bila tengok, bila y sama dengan 0, nilai dia tadi 12. Ikut je yang tadi, daripada table tadi. Bila y sama dengan 2, 10/36 dan seterusnya. Dan kita lihat kenapa graf dia jadi tegak. Sebab kita sekarang ni belajar discrete. Kita belajar sekarang yang ada discrete random variable. Okay, maksudnya nilai dia sentiasa tepat. Maksudnya kalau variable kita y, dia tak ada nilai 0.2, tak ada. 0.8 pun tak ada. 1.3 pun tak ada. Jadi dia nilai tepat. Maksudnya bila kita bincang y equal to 0, nilai yang tu je. Itu yang graf kita jadi tegak ni. Dia tak boleh melintang. Kalau melintang ni maksudnya nilai perpuluhan kita masuk. Sama juga 2 ni. Tak ada pun nilai y 2.3, tak ada. Semua nilai tepat. Tak ada pun nilai 1.9, tak ada. Jadi graf kita mesti jadi tegak. Okay. Jadi kalau soalan yang minta graf, inilah graf dia. Okay. Yang paksi X ni, horizontal ni, Y, yang ini adalah probability Py equals to Y. Ini contoh soalan exam lah macam ni. Okay. Kalau kita nampak ni, ingat kalau kita nampak probability X equal to X, ini adalah dipanggil PDF. So ingat tadi PDF tu apa? PDF probability distribution function. Okay. Kalau function maksudnya sepatutnya penulisan kita macam ni lah. Ini dia panggil probability distribution function. Cuma kadang-kadang soalan dia minta table, baru buat table. Kadang-kadang soalan minta table. Macam tadilah. Okay, table. Okey, kemudian soalan yang pertama. Okey, kalau ikutkan kita nak jawab soalan, kita akan jawab A, B, C, D, E. Tapi kena hati-hati. Kadang-kadang sebelum soalan A ni ada soalan macam ni. Ingat bila kita nak dapatkan constant, kita mesti gunakan. Bila soalan nampak je, cari constant. Cari constant. Mesti gunakan summation of P. Maksudnya jumlah kebarangkalian mesti sama dengan 1. Itu balik yang tadi kita bincang tadi. Kalau nak jadi constant, jumlah kebarangkalian mesti 1. Okay. Jadi kita jumlah kebarangkalian bermula daripada 0, 1, 2 sampai 6. Okay. Ni kalau kita nak mudah, K ni kita boleh keluarkan. So kalau 0 maksudnya 0 square. So 0 square. Plus ni sebab summation. Bila ambil nilai 1, maka kita akan ambil 1/2. Sampailah 3. Kemudian bila kita nak masuk nilai yang baru, 4, kita terpaksa guna function yang kedua. Function yang kedua ni nilai X tak ada. Maka kekal jawapan dia K. Benar ganti nilai 5 pula. 5 pun K juga. 6 sama dengan K. Okay. Maka inilah caranya. Jadi yang pertama ni kalau kita rajin tulis satu persatu ni. Kalau tak kita factorize daripada awal. Keluarkan K. Okay. So kita proses ni nanti kita akan dapat K adalah 1/17. Okay. Ini soalan sebelum A. Nanti kau dalam exam nanti tengok. Ataupun dalam individual assignment. Ataupun group assignment. Pastikan tengok apa soalan nak. Jangan terus jawab A, B, C, D. Okey, kemudian ada perkataan hence. Maksudnya kita boleh gunakan jawapan K equals to 1/17. Hence. Okay. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, find the probability X between 0 and less than 3, include 3. Maksudnya, jadi kalau kita nak mudah, ingat ini adalah soalan discrete. Ini adalah discrete. Bila discrete, kalau kita senaraikan nombor apa yang boleh ni? Bermula dengan apa? 1 lagi, 2 sampai 3. Jadi kalau soalan ni terus kita senaraikan. Ini adalah sama dengan X equals to 1,
plus x equals to 2. Saya guna plus ni sebab all. Okay. So yang ni sebenarnya tak payah. Terus kita ambil 1, 2, 3. Saya boleh senaraikan ni sebab ini adalah discrete. Okey, kemudian kita refer balik pada function tadi. Bila x sama dengan 1, maka pilih function yang pertama. Maksud dia k tadi adalah 1/17. So 1/17 darab dengan asalnya kx kuasa 2, maka kx kuasa 2, 1/2. Kemudian kita ambil nilai 2 pula. Nilai 2 adalah function yang pertama juga, 1/17 darab 2 kuasa 2. Teruskan lagi. X sama dengan 3. Function yang pertama, kx squared. Kx squared. Okay. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, dalam bentuk range, kita senaraikan apa nombor dia. 1, 2, 3. Kemudian kita kira, kita akan dapat macam tu lah. Sepatutnya kamu akan dapat 14/17. Sepatutnya 14/17. Okay. Okey. Kemudian, kadang-kadang soalan ubah dalam bentuk ada absolute value. Ini kamu rujuk balik pada sem yang pertama. Apa maksud dia? Okey. Jadi kamu ingat balik masa kita belajar absolute value. Ni kalau simbol less than, maksud dia adalah x between 1 and -1. Contoh. Kan? Kalau kita belajar absolute value of x greater than 1, itu maksudnya kita akan tulis secara terpisah. Okay. Kalau less than kita boleh cantumkan. Kalau nak pisah boleh, tapi kita guna and. Okay. Sama macam ni lah. Kita ni kalau nak kira absolute value ni, yang ni mesti kita hilangkan. Bila hilangkan dia akan ada kiri kanan. Yang kanan positif, yang kiri negatif. Guna konsep ni. Okay. Kemudian pastikan yang di tengah ni mesti x saja. Maksudnya saya kena hilangkan negatif 2 ni. Dengan cara semua ni tambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Okay. So kita akan dapat x between 1 and 3. Okay. So ingat, bila jumpa je absolute value, kita kalau nak buat pengiran, hilangkan absolute value ni. Dia tak boleh hilang itu je, dia akan ada kiri kanan. Okay. Okey, sama juga disebabkan ini adalah discrete. So bila kita senaraikan nombor dia, hanya satu je nombor. X sama dengan 2. So refer balik, bila x sama dengan 2, gunakan function yang pertama, kx squared. Okey, k tadi adalah 1/17. Kemudian x kita adalah 2. Maksud dia kita akan ambil 1/17 2 kuasa 2. Okey. Okey, kadang-kadang soalan nak dalam bentuk even number. So bila even number, kita senaraikan lah. Kita ada nombor tadi daripada 0 sampai 6. Jadi even number dia adalah 2, 4, 6. Cuma kita kena ingat, even number ni 0 termasuk tak? Sepatutnya. Kalau di sekolah kita hafal macam mana? 2, 4, 6, 8 kan? Kalau even number. Tapi di segi tarifan dia sebenarnya even number ni dia sama dengan 2 multiplied by constant where k element of z. Kalau kita senaraikan z, 0 termasuk tak? Termasuk kan? Maksud dia kalau saya senaraikan sebenarnya even number ni 0 pun termasuk. Kalau dulu di sekolah kita apa je 2, 4, 6, 8 even number. Kemudian negatif termasuk tak? Kalau integer.
Oh ya betul. Integer negatif termasuk tak? Positif memang ada lah. Kemudian 0 pun ada. Kalau yang negatif, integer boleh tak kita ambil negatif 1? Negatif 2? Negatif 3? Dah lupa lah tu. Kan? Sepatutnya integer ni negatif pun termasuk. Dia termasuk lah negatif 1 termasuk, negatif 2 pun termasuk. Jadi kalau gitu maksud dia, kalau katakan K ni negatif 1, maka negatif 2 pun boleh dipanggil sebagai even number. Sama juga kalau ganti K sama dengan negatif 2, dapat negatif 4. Okay. So even number ni, dari segi definition dia sama dengan 2K. 2 kali K. Di mana K tu element of Z. Z termasuk negatif, termasuk 0, termasuk positif. Jadi even number ni sebenarnya kalau kita senaraikan, dia nombor dia positif 2, 4 dan 8, termasuk 0, termasuk negatif 2, termasuk negatif 4 dan seterusnya. Okay? Dari segi takrifan lah. Tapi untuk dekat sini, yang X equal to 0 ni tak ambil sebab kalau kita refer pada function dia, dia akan jadi K multiply by 0 square. Nilai dia 0. Jadi itu yang tak termasuk. Sepatutnya kita dari segi kaedah, Px equals to 0 kena ambil juga. Sepatutnya. So, dapat number 17. Dan seterusnya. Okey. Yang ini sebenarnya tak payah buat ni yang ni. Untuk soalan C ni sebenarnya jawapan dia adalah 6/17. Berhenti kat situ je. Yang table ni tujuannya saya nak jawab soalan mode ni. Sebab dalam probability mode ni kita kalau dalam kita belajar statistik, mode ni kalau kita ada table dan ada frekuensi, rujukan kita adalah the highest frequency, betul tak? Tapi kalau dalam probability, kita lihat mana probability yang paling tinggi, rujukan kita. So kita nampak rujukan kita yang paling tinggi adalah 9/17. Ni rujukan kita ni. Tapi jawapannya bukan 9/17. Mode ni adalah nombor. So kita akan ambil jawapan 3. Boleh? Kalau dalam table yang ada frekuensi, mode ni rujukan kita adalah the highest frequency. Mana frekuensi paling tinggi, rujukan kita dan refer pada nombor dia. Itulah jawapan mode. Dalam probability, tengok mana probability yang paling tinggi. Ini rujukan, jawapan dia 3. Okay. Jadi mode ni jangan guna formula pula. L tambah D1 over D1 plus D2. Itu canggih sangat. Okey. Ada satu lagi yang tertinggal ni. Kita ada satu lagi soalan. Soalan apa tu? Okey, ada soalan E kan? Tertinggal ni, soalan E. Probability is the value of X more than 2. So ingat balik, cara kita nak pecahkan adalah probability X more than 2 or X less than negative 2. Okey, yang less than negative 2 ni tak payah bincang sebab mana ada nilai negatif. So tak payah. So kita fokuskan yang pertama, greater than 2. Maksud dia saya akan ambil ni lah. Probability X equals to 3 plus Px equals to 4 sampailah probability X equals to 5 plus probability X equals to 6. Okay. So kita ambil lah jawapan ni. Ni tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. So jawapan akhir dia adalah 12/17. Ni untuk soalan E, tertinggal soalan E. Okay. Jadi dari segi definition dia, kalau kita ambil the value of X greater than 2, maksudnya kita akan tulis X more than 2 or X less than negative 2. Untuk yang sebelah kanan ni kita boleh abaikan sebab X kita ni tak ada yang negatif. So yang ni apa? Yang ni kita kena ambil bermula daripada 3. 3, 4, 5, 6. So jumlahlah semua. Okey.
Okey, kadang-kadang soalan dalam bentuk ayat macam ni kan. Tapi maksud dia yang sama je. Ni kalau saya nak gambarkan ni. Okey, dalam satu bag ni kita ada 4 red towels. Okey. 4 kemudian kita ada 3 yellow towels. Ada tak? Contoh yang ke-6 ni. Kemudian kita akan ambil random one by one. One by one without, ada tambahan ni, without replacement. Okey, maknanya dia bukan ambil satu, dia bukan ambil dua. Sampailah kita akan ambil yang tinggal satu je towel merah ni. Maksud dia kita akan buat sampai at least sampai 4 kali lah. Kan? 4 kali ke 3 kali? 3 kali. 3 kali. Jadi kalau nak mudah kita gambarkan dalam bentuk tree diagram. Macam tu lah. 1, 2, 3. Macam tu lah. Maknanya kita ambil sampai 3 kali lah. Ambil satu merah. Ambil kali kedua merah juga. Ambil kali ketiga merah juga. So berhentilah sebab dah tinggal satu je merah. Kan? Jadi kalau nak buat tree diagram sama ada dapat merah ataupun green. Apa tadi? Yellow. Yellow. Merah sebelum kita ambil merah ada 4. So 4/7. Sebelum kita ambil yellow ada 3. So 3/7. Okay. Dapat je merah baru kita berhenti. Dah tak payah nak. Kalau ikutkan kita kena pecah lagi ni. Tapi syarat dia dapat je merah kita berhenti. Kemudian kemungkinan yang lain pula dapat yellow. Bila dapat yellow kamu kena teruskan lagi. Teruskan lagi. Okey, sebelum kita ambil untuk kali yang kedua, kan, kalau kita ambil yang kali pertama dapat yellow, maka red ni masih kekal 4. Betul tak? Katakan dalam tu ada 4 merah, 3 yellow kan. Bila kita ambil kali pertama dapat yellow, maka red yang dalam tu masih kekal 4. Itu yang saya ambil 4/6. Tapi yellow akan berkurang 1. Pastikan satu rantai ni mesti 1. Boleh? Bila dapat je merah, maka berhenti. Kemudian kita teruskan lagi untuk yellow ni. Maksud dia kali pertama yellow, kali kedua pun yellow juga. Okay, maka yellow ni akan berkurang, sentiasa kurang 1. Okay. So nanti kamu kaji dah. Dan seterusnya. Yes. Jadi kemungkinan pertama, kita ambil kali pertama terus dapat red. Terus berhenti. Inilah nilai kebarangkalian. Ataupun saya teruskan. Ambil kali pertama dapat yellow. Katakan saya buat kali kedua dapat red. Kita akan berhenti. Ini semua kemungkinan ni. Yang ini sebab kali pertama dapat yellow, kali kedua yellow juga, kali ketiga pun yellow juga. Kali yang keempat baru dapat red. So dapat red kita berhenti. So ini adalah nilai kebarangkalian. Soalan dia, obtain the probability distribution of X. Okay. Kadang-kadang dari segi istilah, soalan. Sepatutnya dia akan sebut probability distribution function. Ini maksudnya function ini, function. Kadang-kadang soalan dia sebut macam ni ya, probability distribution. Berhenti sini je. Ini biasanya dia merujuk kepada table. Dia merujuk kepada table. Ini istilah je lah. Biasanya soalannya find the probability distribution function. Maksudnya tulis dalam bentuk function. Kadang-kadang soalan minta table. Kalau table biasanya dia akan guna istilah probability distribution. Macam itu je. Okay. So daripada sini kamu create table. Carilah macam tu lah. Okay, yang X ni define dia apa?
represent to X is the total number of towers. Oh, maknanya X merujuk kepada jumlah tower yang kita dapat. Satu maksudnya yang tadi dah ranting pertama tadi, 47. Dua maksudnya jumlah tower yang kita dapat. Maksudnya kita buat 2 kali ya. Okey, so tengok balik. Kalau X sama dengan 4, maksudnya kita dah ambil 4 kali. Kemudian tukar dalam bentuk table. Okey, ini kamu snap lah. Ataupun lepas ni nanti saya akan upload ni video ni. Okay. Kemudian kita akan buat dalam bentuk table. Kan? Kan tadi saya dah bagi tahu kan, kalau digunakan istilah probability distribution, dia sepatutnya dia PDF. Belakang ni sepatutnya function. Tapi soalan dia find the probability distribution. Berarti kat situ ya. Itu merujuk kepada table. Sebab jawapan untuk table. Okey, kemudian tengok soalan find the probability X greater than or equals to 2. Ni soalan C. Terus soalan C dah. Kita tinggal. Dia sepatutnya untuk soalan D ni, okay, soalan D sepatutnya find the probability X more than or equals to 2. Okey, ini simbol ni cara tulis ni salah. Okey. Ini soalan B ni. Ingat ya, ini adalah soalan discrete. Bila discrete, kalau kita senaraikan nombor yang lebih daripada 2 termasuk 2 ni, maka kita ambillah 2, 3 kan? 2, 3, 4. Maka kita akan tulis probability X equals to 2 plus probability X equals to 3, X equals to 4. Kemudian kita ambil lah. Bila X sama dengan 2, gunakan 2/7 tambah dengan 4/35 tambah dengan 1/35. Ni kalau kita jumlah ni, sepatutnya 3/7. Okay. Jadi kalau kita jumpa soalan probability, ada simbol inequalities. Kamu kena senaraikan X tu berapa? X sama dengan 2, 3, 4. Okay. Boleh? Okay tak? Ini faham ke tak faham ni? Ini dalam final exam dia ni. Okey. Kemudian yang ini adalah soalan C ya. Ini salah ni. Ini adalah soalan C. Okey, soalan C X between 1 and 3. Include 3, ada equal. Maka bila kita senaraikan, disebabkan ini discrete, kita boleh senaraikan X sama dengan 2 dan 3. Tu yang dapat 2, 3 tu. 2 tu yang ni, 2/7. 3, 4/35. So dapatlah 14/35. Ataupun jawapan dia 2/5. Okey. Kita dah belajar probability distribution function. Sekarang ni bagaimana kita nak dapatkan dalam bentuk CDF. Sebelum ni kita belajar kalau statistik kan. Kalau statistik, katakan kita ada table, kita ada kelas interval. Contoh 10 hingga 14. Kemudian 15 sehingga 19. Contoh 20 sehingga 24.
Kemudian kan biasa kita jumpa frekuensi 2, 5, 3 contoh. Bagaimana kita dapatkan cumulative frekuensi? Maksudnya kalau kita berada pada first interval, kita akan ambil apa? 2. Kalau kita berada pada second interval, 7. Kan? Kalau kita pada third interval, 10. Jadi sekarang macam tu lah. Ini adalah kalau kita belajar statistik. Kalau kita belajar probability distribution function, bagaimana nak tukar kepada CDF. Okay. Dari segi definition dia, cumulative ni dia adalah jumlah keberangkalian. Ini yang kalau kamu tengok video semalam, ni maksud dia adalah ni. Cumulative ni kita akan jumlahkan keberangkalian sehingga setakat mana yang kita bincangkan. Okay, nanti kita tengok contoh. Kemudian median. Median ni sama dengan, kalau nak cari median, kita akan gunakan cumulative yang kita tengok nilai dia 0.5. Itu jawapan median. Okey, nak contoh contoh. Okey, ini adalah PDM, ini adalah probability distribution function ni. Tapi dalam bentuk table lah. Table. Okey, bagaimana kita dapatkan cumulative distribution function? Jadi kalau kita nak dapatkan cumulative ni, kita tengok soalan tu. Kita punya nilai X tu apa? Nilai X tu 0, 1, 2 and 3. Kita punya nilai X. Maka bila kita nak cari cumulative, kita bergantung kepada 4 sempadan. Maksud dia kita kena bincang ada 5. 3, 4, 5. Maksud dia kita akan bincang bermula daripada X kurang daripada 0. Berapa nilai cumulative? Kemudian kita bincang pula X di antara 0 dan 1. Sampailah kita akan bincang X more than or equals to 3. Okay? Jadi kita kena bincang ada 5 kawasan. Jadi step yang pertama, kita senaraikan semua nilai X yang ada. So 0, 1, 2, 3. Maka kita akan bincang ada 5 kawasan. Okay? So kita akan cari 5 kawasan ni. Okey, bermula dengan kawasan yang pertama. Okey, kalau kita tengok simbol ni, X less than 0. Kalau kita refer pada table, ada tak nilai probability yang kurang daripada 0? Ada tak dalam table? Tak ada kan? Maksudnya dia merujuk pada nilai negatif kan? Tak ada. Itu yang cumulative tu adalah 0. Kemudian, kita tengok kawasan yang kedua pula. Kawasan yang kedua tadi adalah X between 0 and 1. Tapi dari segi cara penulisan, kita setkan letak sebelah kiri ni ada sama dengan. Maksud dia, kita akan jumlahkan sehingga sama dengan 0. Kita refer pada table, kita jumlahkan sehingga berhenti pada nilai 0. Maka nilai cumulative itu adalah 1/8. Boleh ke ni? Konsep sama macam table tadi, statistik. Kalau kita ada frekuensi, nak dapatkan cumulative, kita jumlahkan kita tengah berada di mana? Sama dengan ni. Tapi yang ni kita jumlahkan sehingga berada yang ada sama dengan 0. 1/8. So kita refer pada table nilai X equal to 0 tu adalah 1/8. Kemudian bila kita tengok kawasan yang ketiga, 3, maka kita akan jumlahkan daripada mula tu sampai 1. Maka kita akan ambil daripada table, ini sepatutnya kamu tulis sini. Maksudnya saya akan jumlahkan bermula daripada X sama dengan 0 dan kita berhenti pada X sama dengan 1. Ni, yang ada sama dengan ni. Sama dengan ni. Maksudnya jumlahkan lah. X sama dengan 0 ni adalah 1/8 daripada table. X sama dengan 1 daripada table 3/8. Maka cumulative dia adalah 4/8. Maksudnya kita jumlahkan sehingga X sama dengan 1. Boleh? Kemudian kita ambil kawasan yang ketiga. Kawasan yang ketiga, kita ambil antara 2 dan 3. Tapi dari segi penulisan, letak sama dengan tu sebelah kiri. Kalau kita faham macam ni, maksud dia kita kena jumlahkan sehingga 2. Maksud dia, untuk yang ni, saya kena cari cumulative.
kita jumlahkan daripada pertama 0, kemudian jumlahkan x equals to 1 sehingga kita berhenti pada x sama dengan 2. Sebab ni ada sama dengan 2, bukan berhenti pada 3. Berhenti pada 2. Jadi jumlahkanlah. X equal to 0, 1/8. Kan? 1/8. Kemudian x equals to 1, 3/8. Kemudian x equals to 2, 3/8. So kita akan dapat jawapan dia 7/8. Okey. Ini maksud dia kamu akan kira 1/8 tambah 3/8 tambah dengan 3/8 juga. Kan? Maka ni jawapan dia adalah 7/8. 7/8. Ini kaedah yang asal. Maksudnya kita jumlahkan daripada mula 0, 1 and 2. Okey. Tapi kalau kita nak cepat, sebenarnya dua yang pertama ni kita dah kira. Jadi kalau kita nak cepat, kita tengah berada kat sini kan. Kita ambil apa yang sebelum ni kita berhenti. 4/8 kan. So letak sini 4/8 tambah je dengan yang baru ni. X sama dengan 2. Kaedah asalnya macam ni. Kita senaraikan 0, 1, 2. Tapi kalau kita nak cepat, sebab 0 dan 2, 1 ni kita dah kira. So ambil jawapan sebelum ni, letak kat sini. Tambah dengan yang baru, X sama dengan 2, 3/8. So jawapan dia akan sama. Okay. Kalau yang ini pula, kawasan yang terakhir ni, yang kelima ni, sepatutnya kita kena ambil probability X equal to 0, X equals to 1, sampailah yang terakhir X equals to 3. Kita kena jumlahkan sampai X sama dengan 3. Jadi kalau kita nak mudah, kita tadi berarti 7/8 kan? 7/8 campur je dengan X sama dengan 3. X sama dengan 3 adalah 1/8. Terus. Okey? So macam itulah. Jadi akhir sekali kita akan buat dalam bentuk table. Okey, kemudian so jawapan dia, kalau katakan soalan nak find the cumulative distribution function, maka sepatutnya jawapan dia mesti tulis macam ni. Ini nama dia adalah cumulative distribution function. Kalau yang tadi table. Saya ikut salah. Kalau salah nak table, buat jawapan tadi. Okey, dan cara kita nak lukiskan graf. Kan? Tadi kalau kita tengok interval tadi bermula dengan X less than 0. So kita akan ni less than 0. 0 ni kita akan buat open interval. Open. Kemudian second interval kan kita buat tadi X between 0. Yang tadi X dan ni X between 0 tapi ada sama dengan. Kamu tengok balik yang tadi. Itu yang sebelah kiri ada hitam. Close. Ini pun sama. Ini maksud dia X between 1 and 2 dan seterusnya. Okey. Jadi untuk graf ni, kita boleh buat melintang. Sebab kita punya dalam bentuk range. So inilah graf untuk cumulative. Okey. Nanti kamu tengoklah video ni. Dan yang terakhir, okey, untuk yang terakhir kita nak cari median kan. So ingat balik, untuk median kita report pada FM equals to 0.5. Jadi cari nilai yang 0.5. 0.5 kita ni yang ni lah kan, 1/2. Sini. Yang ada sama dengan adalah 1. Maka M tu adalah sama dengan 1. Okay. Yang ada sama dengan, jangan ambil 2. 2 ni tak termasuk.